أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah sedang Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman? Jika kamu hendak beriman, maka telah jelaslah dalil-dalilnya. Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata, kerana ia hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita kekufuran kepada cahaya iman yang terang benderang. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha Belas lagi mengasihani terhadap kamu. Lagi Maha mengasihani terhadap kamu. Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi serta segala isinya.
Tidakkah sama di antara kamu? Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan Nabi menguasai Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu, yakni sesudah pembukaan kota Mekah. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya. Dan selain itu ia akan beroleh pahala yang besar. Ingatlah, ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Serta dikatakan kepada mereka, berita yang mengembirakan kamu pada hari ini. Kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hadid. Surah yang ke-57 pada juzuk yang ke-27. Pada ayat yang ke-7 sehinggalah ayat yang ke-12. Ayat-ayat yang kita bacakan ini perintah Allah Ta'ala kepada manusia supaya beriman dengan sebenar-benar kepada Allah dan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan perintah supaya membelanjakan harta pada jalan Allah. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kelebihan orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang bersedekah, bahawa mereka kelak akan dijanjikan dengan pelbagai janji-janji yang agung, cahaya yang mengalir, yang mengiringi mereka sepanjang perjalanan mereka menuju ke syurga, dan juga syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan kejayaan sebenar yang diraih oleh hamba Allah ialah bila mereka beriman kepada Allah dan Rasul dan melakukan amal soleh. Bila Allah Ta'ala menyatakan aminu billahi wa rasulih, wahai manusia, benarkanlah ataupun berimanlah kepada Allah yang esa, yang satu, yang tiada sekutu, yang berkuasa, yang menciptakan, yang menjadikan, yang menguruskan seluruh makhluknya. Allah yang tidak disamakan dengan sesuatu. Zat yang mulia, yang agung, pencipta yang sebenar, yang kepadanya dikembalikan semua urusan dan seluruh makhluknya, hisab dan juga azabnya. Al-haq mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Berimanlah kepada Allah Tuhan ini, wa rasulihi, dan rasulnya, yakni risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beristiqamah di dalam menjunjung perintah Allah dan Rasul. Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala memerintahkan pertama beriman kepada Allah. Yang dimaksudkan iman kepada Allah dengan menolak sekutu. Kemudian beriman kepada Rasul. Yang dimaksudkan beriman dengan Rasul ialah patuh dan taat kepada syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat pada sekalian alam. Rahmat itu kata ulama yang pertama dengan syariat yang dibawa. Rasulullah bawa syariat lalu menyelamatkan manusia daripada terumbang-ambing dalam mencari pedoman hidup. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa akhlak, kepribadian yang mulia supaya manusia mencontohi kepribadian yang agung ini. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana cara sabar yang sebenar. Semua orang atas dunia ni akan kena musibah, sikit atau besar. Sikit
ataupun banyak. Hari ini atau esok atau lusa. Semua akan kena musibah. Maka rahmatnya Nabi SAW, Allah jadikan Rasulullah ialah orang yang paling banyak dikenakan ujian dan musibah. Supaya manusia tahu musibah adalah ujian kepada ujian Allah pada seluruh hamba-Nya. Sehingga Rasulullah menyatakan inna asyaddan nasi ibtila'an al-anbiya. Yang paling berat diuji ialah rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Makin Allah Ta'ala sayang, makin Allah uji. Supaya manusia tak berputus asa. Maka ini Rasulullah SAW. Diuji dengan maki hamun. Diuji dengan kutukan. Diuji dengan dihalau keluar dari Mekah. Diuji dengan dibaling batu. Diuji dengan ditanam duri sepanjang perjalanan. Diuji dengan kematian anak-anaknya. Anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam semuanya wafat. Melainkan Fatimah. Rasulullah diuji. Zainab meninggal. Ruqayyah meninggal. Ummi Kalsum meninggal. Anak-anak lelaki Nabi SAW, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Yang tidak ada orang sebesar itu ujian. Maka kerana itu bila kita mengambil sempena Maulidur Rasul, dengan melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah melihat dunia secara praktikalnya. Bukan dunia sebagai satu bentuk angan-angan kita, sebagai satu angan-angan ataupun khayalan kita. Dunia dengan realitinya macam ni. Dan Rasulullah SAW makhluk yang paling Allah sayang melalui realiti hidup ini. Realiti yang tidak mungkin dilalui oleh mana-mana manusia secara sempurna melainkan Rasulullah. Nabi melalui kehidupan realiti ini dengan sebenar. Dan semua aspek. Sama ada dalam aspek kemiskinan, Nabi lalu. Aspek keyatiman, Rasulullah lalu. Baginda anak yatim. Bahkan kematian atuknya Abdul Muttalib. Bahkan bapa saudaranya Abu Talib. Permusuhan bapa saudaranya Abu Lahab. Pemulauan ekonomi oleh kaumnya, kaum Quraisy. Dihalang daripada masuk Mekah. Bahkan hendak dibunuh dan hendak dipenjara. Maka ini praktikal kehidupan. Rasulullah bukan buat hidup kita ni macam Superman. Tiba-tiba gagah kuat, terbang ke sana ke sini. Suka-suka dia nak terbang mana-mana. Rasulullah tak bawa hidup kita macam tu. Rasulullah bawa pada kehidupan yang praktikal. Dengan doa Rasulullah ajar. Dengan munajat. Rasulullah tunjuk kepada kita. Bagaimana menghadapi setiap kesedihan, kesukaran. Bagaimana Rasulullah menjadikan ibadat puasa sebagai kekuatan diri. Yang ni yang kita nak faham dalam sambutan Maulidur Rasul. Bukan sekadar melihat kelahiran baginda SAW sebagai manusia yang agung dari aspek Rasulullah sendiri. Tapi sebenarnya dia contoh untuk kita. Contoh untuk kita hidup. Macam mana cara kita hidup. Macam mana cara kita nak melalui semua ujian-ujian hidup. Dan bagaimana kita nak melakukan amal soleh sebagaimana Nabi SAW. Sebab ada kalangan sahabat yang bila mana mereka beramal ibadat, mereka nak buat cara mereka. Tak nak kahwin. Yang ni tak nak tidur. Yang ni tak nak makan, tak nak buka-buka puasa. Rasulullah kata, aku paling takut Allah. Inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Yang paling takut Allah, yang paling bertakwa aku. Kena ikut cara aku lah. Aku kahwin. Inni atazawwajun nisa. Aku kahwin. Inni asumu wa uftiru. Aku puasa, aku buka. Inni usalli wa arkudu. Aku sembahyang, aku tidur. Maka Rasulullah ajar praktikal hidup. Jangan ajar semangat ibadat tanpa ada pedoman. Bagaimana Rasulullah ajar kita jangan berangan-angan dengan kehidupan dunia. Oh, saya nak hidup saya macam ni, macam ni. Tak. Jangan tak payah berangan. Lalui dengan sabar, dengan takdir Allah. Walaupun manusia diajar oleh cara hidup yang saya katakan bersifat fata morgana. Bayangkan kehidupan yang indah. Tentang kehidupan ini tak seindah yang kita jangka. Atau dalam alam rumah tangga, Rasulullah ajar kepada kita. Praktikal. Jangan bercinta bagai nak erak sampai tak tahu nilai rumah tangga tu macam mana. Itu akhirnya mereka kecewa kerana mereka menganggap rumah tangga itu secara fata morgana mereka. Tak realistik. Akhirnya mereka kecundang. Memanglah buat filem cinta bagai nak erak. Cinta 200%, cinta 400%. Cinta diskaun, cinta sampai mati, cinta benda lagi.
Dia buat cerita bagi nak gerak. Tapi yang berlakon ni semua hancur belaka. Sebab dia tak pergi pada praktikal. Rasulullah sahaja ini cinta praktikal. Macam mana? Tanggungjawab. Bagaimana yang perlu dilakukan. Maka inilah dia baginda SAW. Sebab itu bila Allah kata, aminu billahi wa rasulih. Beriman pada Allah dan Rasulnya. Dengan Rasulnya yang pertama disebut syariatnya. Yang kedua ialah akhlak baginda SAW. Yang ketiga ialah masaib, musibah. Musibah Nabi SAW. Yang keempat ialah bagaimana muamalah Rasulullah. Muamalah. Akhlak ni maknanya Rasul tunjuk apa yang paling baik. Dalam mencari redha Allah, bukan redha orang. Kalau seorang anak, biarlah ayah dia tak hargai kebaikan dia pun, tapi dia berakhlak dengan akhlak yang Allah perintah. Kalau dia seorang isteri, walau suami dia tak terima kasih kat dia pun, dia berakhlak sebagai seorang isteri solehah. Suami walaupun isteri dia tak pernah hargai dia pun, tak apa, dia berakhlak dengan akhlak yang soleh, yang solehah. Itu maksud akhlak. Tapi muamalah pula, dalam bab yang keempat, muamalah Nabi SAW. Macam mana Rasul muamalah dengan bukan Islam? Sempadang-sempadang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan para sahabat? Apa sempadang-sempadangnya? Masa-masa yang Rasulullah bagi-bagikan, agih-agihkan. Maka cara muamalah Rasulullah Nabi tunjuk pada kita. Dalam perniagaan macam mana Rasul tunjuk cara muamalah? Jual beli. Macam mana seharusnya jual beli itu berlaku? Dengan harganya, dengan akad jual belinya, dengan tidak berbohong, dengan tidak menipu, dengan membanyakkan sedekah, kan bimbang kekeliruan dan pembohongan yang berlaku dalam perniagaan. Itu muamalah Nabi ajar. Macam mana kita nak buat, nak selesaikan satu-satu isu yang berkait dengan apa sahaja. Dan Rasulullah SAW yang kelima meninggalkan fatwa. Fatwa atau dipanggil qada, hukum. Bila Allah kata berimanlah pada Allah dan Rasul, yang dilihatkan pada hukum Rasulullah, hukum. Dan setiap kali Nabi ada hukum dia. Kita tahu bahawa setiap perbuatan kita tak boleh lari pada hukum. Perbuatan kita tidak pernah terpisah dari hukum. Yang mengatakan perbuatan terpisah dari hukum ialah golongan sekular. Orang Islam sepakat para ulama, perbuatan kita semuanya terikat dengan hukum. Sama ada haram, wajib, makruhnya, sama ada harusnya. 5 hukum yang utama. Sama ada yang wajib, sunat, yang haram, yang makruh, yang harus. Ikut mana pun dia tak lari pada 5 ni. Kita ambil contoh makan. Apa hukum makan? Makan harus. Bagaimana kalau makan banyak pula? Makruh. Bagaimana makan untuk menguatkan diri beragama, beribadat? Maka hukumnya sunat. Bagaimana makan untuk jaga nyawa supaya tak binasa? Maka wajib. Maka lihat hukumnya. Bagaimana pula haram makan? Bila makan benda-benda yang diharamkan. Bila makan hak orang lain. Bila makan benda yang memudaratkan badan. Lihat hukum dia, jelas. Maka Rasulullah SAW mentafsirkan hukum. Sebagai hukum yang Nabi ajar tadi, hukum yang jelas. Ada hukum yang berkait dengan penyempurna hukum. Penyempurna hukum. Kaedah yang disebut oleh ulama usuliyah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna wajibnya melainkan dengannya, maka benda itu wajib. Ma la yatimul mandu illa bihi fahuwa mandu. Apa yang tidak sempurna sesuatu yang sunat melainkan dengannya, maka sunat. Maksudnya, tuan-tuan nak sembahyang. Hukum sembahyang wajib. Apa hukum ambil wuduk? Sunat. Tapi oleh kerana nak sembahyang kena ada wuduk, maka wuduk ketika itu jadi wajib. Sebab apa? Sebab nak sembahyang. Tuan-tuan ambil air sembahyang saja je sunat. Dia tak jadi wajib. Tak ada fatwa pun kata ambil wuduk ni wajib. Sunat. Tapi sebab kita nak sembahyang wajib dan sembahyang tidak sah melainkan dengan wuduk, maka wuduk ketika itu untuk solat jadi wajib. Itu kaedah dia. Sama juga sunat. Benda sunat. Tuan-tuan mencintai Rasulullah itu sunat. Mencintai Nabi SAW adalah wajib. Diwajibkan. Bukan antara perkara yang paling mulia bila kita tunjukkan apa saja bentuk kecintaan pada Nabi SAW. Dan apa yang menyempurnakan ke arah perkara tersebut, maka hukumnya mengambil kira hukum ke arah yang kita nak. Kita nak besarkan Nabi SAW, untuk muliakan Rasulullah, maka hukum yang kita lakukan itu mengikut hukum yang asas yang kita nak. Sama ada kita kata wajib membesarkan Nabi SAW, ataupun wajib, ataupun sunat menunjukkan kecintaan. Dia wajib ni dalam hati, cinta Rasulullah. Tapi menunjukkan tu berbeza. Macam kita lah.
Kita sayang isteri kita. Tapi cara tunjuk kita beza. Ada orang tunjuk dengan cara duk main I love you je lah. Beri bunga dia tak tunjuk. Tapi dia cinta. Dia tak tunjuk. Dia tak reti nak sebut sayang ke tak reti. Memang tak keluar kalimah tu. Muntah dia sebut. Tapi dia cinta dan hati dia cinta. Dia jalankan tanggungjawab dia. Dia sayangkan anak-anak dia tapi muka dia tetap tegang. Dia tak reti nak beritahu dia sayang anak dia. Sama juga macam sebut cinta Nabi SAW. Cinta dan wahai hati tu wajib. Tapi cara nak terjemah tu mungkin berbeza-beza. Ada orang terjemah macam ni, ada terjemah macam ni. Maka apa yang menyempurnakan ke arah perkara yang kita nak buat tadi, maka dia mengambil hukum asas tadi. Baik, ini apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Berimanlah pada Allah dan beriman pada Rasul. Pada syariatnya, pada akhlaknya. Contoh bagaimana Rasulullah menghadapi musibahnya, muamalah Nabi SAW. Dan hukum dan perundangan, qadha. Semuanya ikut Nabi SAW. Kemudian kata Allah, sebab menyebut tentang iman pada Allah dan iman pada Rasul. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan belanjakan harta pada jalan Allah yang Allah amanahkan kamu padanya. Allah cerita harta ini dipanggil mustakhlafina fi. Allah beri amanah mustakhlafin. Allah bukan beri milik. Harta bukan milik. Kalau harta tu milik, kita boleh bawa kat kubur. Harta ialah amanah. Akhirnya kita tengok tanah yang sama berpindah 10 nama. Sebelum nama tu nama siapa? Sebelum tu nama siapa? Akhirnya dia hancur, dah tak ada pemilik. Kereta kita beli. Kita first hand beli kereta. Lepas tu kita jual second hand. Lepas tu third hand, tangan ketiga. Lepas tu hancur macam tu. Siapa milik? Tak ada orang milik lagi. Semuanya memegang amanah. Rumah kita, ini first hand kita beli rumah. Kita pun dah tua, anak-anak pun duduk kat lain, kita pun jual rumah kita. Orang pun beli. Dah second hand dah. Yang kedua ni beli, dia mungkin jual pula ke orang lain. Dah third hand. Akhirnya mungkin dah tak ada pemiliknya. Hancur macam tu. Jadi sarang dadah. Siapa pemilik? Tak ada. Tak ada seorang pemilik benda tu. Maka Allah menyebut secara jelas. Mustakhlafina fi. Allah beri amanah harta tersebut bukan milik kamu. Dek kerana beri amanah, ada tanggungjawab amanah tu. Apa dia? Yang Allah sebut, wa anfiqu. Belanjakanlah. Nafkahkanlah pada jalan Allah. Dalam hadis, Rasulullah menyatakan, alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan dengan keinginan kamu mempunyai harta yang banyak. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam akan berkata, mali, hartaku, hartaku. Wa hal laka min malika? Mana hartamu? Illa ma akalta fa afnaita. Melainkan apa yang kamu makan kemudian binasa. Au labista fa ablaita. Atau yang kamu pakai lalu usang di tubuh kamu. Au tasaddaqta fa abqaita. Atau yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Yang kamu sedekah abqaita, kamu kekal. Yang lain semua jadi afnaita. Yang kamu akan binasakan dia ataupun ablaita, kamu akan lunyaikan dia. Pakaian kita akan lunyaikan. Akhirnya jadi pengesak kaki. Lak kereta ataupun buat lapik kucing beranak. Baju kita ni last sekali. Ini yang kita makan sedap-sedap. Masuk jambang semua. Masuk jambang semua. Rumah asal ada 2 jambang, akhirnya ada 5 jambang. Sebab apa semua nak buang kat jambang? Tak muat jambang satu. Anak ada 5 jambang nak buang. Makan buang, makan buang, makan buang. Maka ini antara hakikat kehidupan kita. Kata Nabi SAW, melainkan yang kamu au tasaddaqta fa abqaita. Kamu sedekah, lalu kamu kekalkan dia. Sebab itu bila Rasulullah SAW balik rumah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala ada orang bagi kambing seekor untuk Nabi SAW. Kambing. Dan Aisyah dah sedekahkan semua. Maka Aisyah tinggalkan satu peha kambing. Kerana tahu Nabi SAW suka peha kambing. Tinggal sikit. Lamb shank tinggal sikit. Lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, apa yang tinggal? Apa yang kekal? Lalu kata Aisyah, tak ada melainkan peha. Lalu kata Nabi SAW, yang kekal semua yang kamu sedekah, yang ni yang tak kekal. Yang satu yang kamu simpan, ini tak kekal. Yang kamu sedekah semua kekal. Ini menunjukkan supaya kita tahu apa yang kekal. Kan itu bila kita melihat harta dalam hidup kita, kita melihat apa yang kita nak guna. Apa yang kita nak bereskan keperluan kita. Yang lain-lain kita mula melihat
Mana jalan infak yang paling baik? Khususnya infak yang akan mengangkat agama Allah. Infak yang menguatkan agama Allah dan semua sistem pendidikan, dalam sistem jihad kita, dalam sistem ekonomi kita, kita nak kuatkan sebagai satu perang jihad ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Maka Allah Ta'ala menyuruh orang-orang beriman supaya memperbanyakkan sedekah. Kemudian kata Allah, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, orang-orang yang beriman di kalangan kamu, وَأَنْفَقُوا, dan mereka terus menerus menafkahkan harta pada jalan Allah, lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang besar. Tuan-tuan, kita semua tahu bila Allah Ta'ala menyatakan pahala yang besar datangnya daripada sedekah. Bahkan sedekah ini merupakan bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam satu hadis, Nabi kata, as-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti, burhan, bukti. Bukti di hadapan Allah iman. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqdan nas yaumil qiyamah. Setiap orang beriman akan berteduh di bawah teduhan sedekahnya sampai selesai penghakiman seluruh manusia. Kita tahu setiap orang dia akan diadili oleh Allah seorang-seorang. Panggil seorang-seorang. Bukan panggil sekelompok-sekelompok. Bukan panggil orang Melayu, tak ada. Panggil seorang. Panggil Muhammad, panggil Ahmad seorang-seorang. Panggil Ali seorang-seorang. Kemudian akan dihisap. Yang lain tengah menunggu macam mana? Setiap menunggu, dia akan menunggu ikut amalan mereka. Yang bersedekah, dia akan menunggu di bawah teduhan sedekah dia. Lagi banyak sedekah, lagi besar teduhan sedekah. Dia relax je kat situ. Nunggu. Sehingga selesai penghakiman seorang dan dipanggil dia. Maknanya tuan-tuan, akhirat kelak dia relax je. Dia menunggu tempat yang VIP. Bahkan sedekah ini juga menyebabkan orang bersedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Nabi SAW menyatakan, syurga tu dia ada banyak pintu. Antaranya ialah pintu sedekah. Siapa yang bersedekah maka dipanggil daripada pintu tersebut. Bahkan bila Rasulullah menyebut pahala sedekah ni besar, bukan sekadar gandaan semata-mata, bukan benteng pada api neraka. Sehingga Rasulullah menyatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu pada api neraka dengan membentenginya sedekah walaupun sebelah kurma. Sebelah kurma pun tak apa. Dia tuan-tuan, asas sedekah ni bukan cerita banyak. Cerita amalan tu, perbuatan tu ada walaupun sikit. Jangan hari-hari kita tak ada. Kita tuan-tuan ada tak dan hari-hari kita tak makan? Dan sehari yang kita tak makan ada tak ada? Tak ada. Paling kurang 3 kali. Tu belum cerita yang ngunyah-ngunyah sampai kuliah, ngunyah-ngunyah. Tak kira tu. Bukan kat sini lah ni. Makan. Ada tak hari kita tak makan? Tak ada. Padahal makan tu taklah penting sangat. Tak penting sangat. Tuan-tuan, sedekah ni dalam harian, seharian kita jangan ada terkurang. Bukan maksud kita kata hari nak keluar semua duit tak. RM1, RM2 tak kira. Biar jadi satu amalan. Ada tak hari kita tak masuk jamban? Kita tengok doktor kata kalau sehari tak masuk jamban, man tak sihat, sistem pahan nama kita tak bagus. Sehari paling kurang 2 kali masuk jamban, masuk tandas, paling kurang. Sehari paling kurang 3-4 kali kita buang air kecil, paling kurang tanda kita sihat. Kalau tak buang-buang air kecil ni ada masalah ni. Kalau itu kita lihat kesihatan badan, penentu aras, maka sehari kalau kita tak derma, penentu aras iman kita. Mana iman kita ada masalah lah. Maka sedekah sehari sedekah RM1 ke 50% tak, asalkan jadi amalan. Dan didik anak-anak kita. Supaya sedekah tu jadi amalan dia. Tuan-tuan, bagi duit ke anak-anak. Kita ajar apa? Belanja per habis. Okay, anak-anak kita bagi RM50 ke RM30. Duk per habis macam tu. Tak beritahu dia, abang, kakak ni, duit ni, fikirlah sedekah sikit RM1, RM2. Dia mulakan hidup dia dengan penuh keberkatan. Tak adalah duit kita bagi RM50 beli mainan belaka. Kalau bagi dia RM20, RM20 beli aiskrim belaka. Kalau bagi dia RM10, RM10 beli jajang belaka. Tak, dia pun terfikir sebab kita ajar. Ni nanti tengok tabu-tabu masuk RM1. Ni pergi sekolah, ni bawa ni, dia belanja sekolah RM5, ni 5% derma sekolah tu. Ajar derma. Kata anak kita setiap hari dimulai hidup dia kat sekolah derma.
Dia bukan cerita 50 sen RM1, tapi disiplin derma. Disiplin. Kita tuan-tuan macam saya sebut, bukan cerita tuan-tuan sedekah berapa banyak. Itu hal lain. Itu kadar kemampuan masing-masing. Tapi disiplin akhlak kita. Kalau saya kata kita tak mungkin tak masuk tandas hari ni, mesti masuk. Kita tak mungkin tak makan hari ni, mesti makan. Kita tak mungkin tak termenung hari ni, mesti ada termenung kita. Maka ini amalan yang mulia yang Allah Ta'ala sebut. Ajrun kabir. Bagi orang yang bersedekah ini, pahalanya besar, pahalanya agung, pahalanya luar biasa. Dan banyak lagi kelebihan sedekah, antaranya disebut dalam hadis-hadis. Sedekah ini keamanan daripada ketakutan. Lapang dada. Tetap hilang kesusahan. Berkat harta, penyuci harta. Harta tu berkat yang bertambah. Kemudian disucikan harta. Kalau ada kita tipu-tipu orang, mana kita tahu? Hidup ni menipu orang. Khususnya kalau kita berniaga. Kita silap buat balik duit, mungkin. Dia order barang tak dapat, tapi duit bayar. Orang pun dah lari. Kalau kita jual kedai makan lah, dia order air 2, nasi 2. Tiba sampai, nasi 2, air 1 sampai. Dia pun kira malas-malas, kira dia lari macam tu. Kita bukan sengaja terlupa, misalnya. Kawan dah balik, tak tahu lagi. Jadi sedekah itu dia dipanggil sebagai penyuci kepada kesilapan yang berlaku. Kita timbang-timbang barang, mungkin tak timbang tu kurang. Mungkin timbang. Kita kerja, mungkinkah kita tidak mematuhi kontrak kerja? Orang suruh kerja 8 jam, kita kerja 6 jam, 2 jam tidur. 2 jam keluar, ngeteh kat luar. Mungkin tak berlaku waktu kita kerja dengan orang. Sedangkan kontrak tu dengan kontrak kerja kita. Mungkin. Maka sedekah tadi membersihkan kesilapan tu. Apa kita pencing dapat duit gratitude ataupun dapat duit ni imbuhan pencing. Mungkin tak sepanjang kerja 20 tahun, 30 tahun ada kesilapan kita buat. Patahkan meja pejabat ke? Buat senyap. Patahkan kursi. Kita berkata sebab kursi ni lama. Padahal kita main congek-congek macam tu. Main jongkang-jongkek, patah kursi. Buat senyap, tak payah. Misalnya. Jadi, sedekah tadi menampal kekurangan tu. Yang mungkin berlaku saya kata 20 tahun saya kerja, 30 tahun saya kerja, sampai pencik. Mungkin. Jadi kita bercakap atas nama ikhtiar. Bersifat hati-hati. Mudah-mudahan tak ada, tapi orang beriman kan dia sentiasa rasa bimbang. Mungkin tak berlaku. Mungkin. Kalau tuan-tuan ada iman, kemungkinan itu akan wujud. Tapi kalau kita ni, tak ada Ustaz, saya perfect. Kalau jangan sebut perfect, nanti sampai ke akhirat banyak lekat. Baik di sini kita rasa tak perfect, ke akhirat lepas. Jangan sini kita rasa perfect, kat sini biar kita sentiasa rasa tak perfect. Untuk kita ada peluang ni, ada masa ni, ada umur ni, baiki. Boleh baiki. Dan kita mati masuk kubur dah tak boleh baiki. Sekarang kita baiki. Paling kurang kalau kita tak sempat baiki, kita ada niat baiki. Mudah-mudahan niat kita baik nak baiki tu, walaupun tak terbaiki, Allah jadikan sebab pengampunannya, rahmatnya, dan syafaat orang-orang soleh. Kemudian kata Allah, wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa? Apa sebab? Kamu tidak mau beriman pada Allah. Wa rasul. Dan rasul yad'ukum, yang sentiasa menyuruh kamu setiap hari. Litu'minu bi rabbikum, supaya kamu beriman dengan Tuhan kamu. Rasulullah SAW mengatakan, aku ni umpama seorang lelaki yang menghidupkan api. Dia hidupkan api, lalu datang kelekatu. Datang pelbagai binatang. Nak masuk dalam api kerana tertarik dengan warna api dan kecerahannya. Lalu aku akhudhu bihujazikum. Aku pegang belakang dia supaya dia tak tercampak. Tetapi para ulama bila Rasulullah mentashbihkan manusia ni umpama kelekatu yang ditertarik dengan cahaya. Tapi cahaya yang ditertarik itu ialah api. Bila dia masuk terbakar. Manusia ni tertarik dengan dunia. Bila dia masuk pada dunia, dia karam. Maka dia musnahkan diri dia. Nabi SAW berusaha untuk menyelamatkan. Berarti bila Allah Ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dan suratul Ahzab kata Allah, dan Nabi itu lebih utama untuk kamu muliakan daripada diri kamu. Kenapa? Sebab diri kita kalau kita ikut nafsu kita, memang bawa kepada kehancuran. Tetapi Nabi SAW nak ajak diri kita supaya selamat. Contoh kalau kita ikut diri kita, nak apa benda kita buat? Nak hancurkan diri ya. Kita nak penuhi syahwat kita,
nak langgar semua benda-benda yang dilarang dalam agama. Akhir yang kita buat tu semua rosak. Tengok orang kafir yang tidak mau terikat agama, minum arak, berjudi, siapa rosak? Islam tak rugi. Mereka lah rosak. Duk minum arak rosak, berjudi rosak harta. Gaduh anak bini. Sampai tak ada rumah tangga yang aman. Bergaduh. Masalah kewangan, bukan duit tak cukup tapi berjudi. Dengan mabuk-mabuknya. Gaduh. Tentang mereka tak boleh menafikan benda ni. Nabi SAW datang menyelamatkan manusia. Daripada arak, daripada judi, daripada semua perkara yang merosakkan kita. Sebab itu Nabi SAW lebih utama dimuliakan daripada orang beriman sendiri. Diri mereka. Sebab kita, kalau ikut kita, memang kita nak binasa. Buat diri binasa. Kita kalau boleh nak tidur sepuas-puasnya, akhirnya kita binasa. Banyak tanggungjawab tak buat. Banyak peranan dan tugas tak buat. Tapi Rasulullah ajar kita bangun qiyamul lail. Bangun subuh berjemaah. Bukan Nabi doakan yang bangun subuh berjemaah, yang isyak jemaah, nanti akhirat dapat cahaya sempurna. Basyiri al-masya'ina fi dhulam bin nuri tam yaumil qiyamah. Berikan khabar gembira orang yang sanggup berjalan di tengah malam untuk berjemaah isyak dan subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari akhirat kelak. Basyiril masya'ina fi dhulam. Tuan-tuan, yang Rasulullah suruh pergi solat berjemaah. Malam gelap gulita supaya kamu dapat cahaya akhirat kelak. Ikut kita nak duduk rumah, nak lepak depan TV. Nak lepak depan TV. Itu je kita nak. Itu bila TV rosak susah hati kita. Sebab nak tengok TV je kerja kita. Susah hati. Iman rosak tak susah hati. TV rosak susah hati. Kan itu yang kita nak dalam hidup. Kalau ikut kita, tuan-tuan, habis kita. Tapi Rasulullah datang, bimbing kita. Maka sebab itu kata Allah, kenapa kamu tak nak beriman pada Allah? Sedangkan Rasul ajak dengan pelbagai hujah. Hujah akal, hujah akhlak, hujah dalil Al-Quran. Apa benda lagi? Hujah guna. Secara peribadi, Rasulullah tunjuk contoh terbaik. Kat mana kurang Rasulullah SAW? Kat mana? Dalam rumah tangga, ya Nabi tunjuk kesempurnaan. Dalam pergaulan persahabatan, tengok Rasulullah tunjuk nilai persahabatan. Dalam pengorbanan, lihat Nabi tunjuk erti pengorbanan. Dalam ibadat, tengok apa nilai kesungguhan dalam ibadat. Dalam takut pada Allah, lihat bagaimana Rasul tunjuk cara takut pada Allah yang sebenar. Bukan hipokrit, takut sungguh. Rasulullah SAW dah sentiasa menyeru kamu pada benda yang bukan Nabi hipokrit. Nabi bercakap apa yang Nabi buat. Tunjuk. Dengan dalil Quran 1, dengan hujah sunnah 2, dengan akhlak Rasulullah 3, apa ni lagi nak tengok? Nabi duk seru, duk ajak, tanpa ada sedikit pun kekurangan dalam dakwah baginda SAW. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa qad akhadha mitsaqakum, sedangkan Allah telah mengambil perjanjian antara kamu, in kuntum mu'minin, kalau benar kamu orang beriman. Apa perjanjian tersebut? Tuan-tuan, ketika mana di alam roh, semua roh ini dihimpunkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku Tuhan kamu? Seluruh roh ini, kita pun, kita semua ni pernah bertemu di alam roh. Kita semua. Daripada roh makhluk yang pertama, Adam sampai kita semua. Allah kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala. Ya Allah. Maka kata Allah, Allah dah ambil perjanjian ni. Allah beritahu kamu dah ambil perjanjian ni. Tuan-tuan sekalian, apa sifat kita? Lupa. Kita mesti diingatkan. Baik, kita masa kecil, siapa yang ingat apa yang kita lalui masa kecil kalau bukan mak ayah kita? Tuan-tuan nak tahu masa kecil, umur 2 tahun, 3 tahun buat apa? Tanya mak ayah. Mak ayah kita mau cerita, kamu masa kecil, umur 2, 3 tahun, rajin ke surau. Ni masuk 20 tahun, malah ke surau. Sekecil-kecil lu ikut ayah. Lenggek kat kereta ayah. Ayah tak start kereta, kamu dah duduk dalam kereta. Masa umur 2 tahun, 3 tahun. Ni budak ni tak ingat dah dia buat apa. Ni umur 2, 3 tahun ni, kamu duduk dalam kuliah tak pernah tidur. Leni tidur. Ni mak ayah kita cerita masa tu. Dia cergas. Masa umur 2, 3 tahun. Sekarang 2, 30 tahun. Tuan-tuan, kita tak ingat apa benda kita buat masa kecil. Maka waktu kita tak ada dalam alam roh, kita pun tak ingat apa berlaku. Allah beritahu. Kerana Allah ciptakan kita. Allah beritahu. Dan kita mengakui banyak maklumat kita lupa. Tuan-tuan, jangan kata 10 tahun lepas. Maklumat semalam ingat tak? Kuliah subuh tadi ingat? Kuliah subuh tajuk apa? Tajuk apa? Tak perasan pula tadi.
Tadi bukan main menyampuk dalam online. Nyampuk. Benda tak ingat lah kuliah. Lihat kelemahan kita. Allah tolong peringat. Kamu semua telah ambil perjanjian dengan aku. Mengakui aku Tuhan kamu. Apa sebab kamu tak nak beriman? Sebab kat mana? Apa kekurangan Islam? Kat mana? Apa kekurangan yang menyuruh ke arah Islam? Nabi Muhammad SAW kurang kat mana? Nabi ada kepentingan apa ajak-ajak kamu? Tuan-tuan, Rasulullah ada dua hati. Maksudnya satu hati untuk Allah. Bulat dengan Allah. Satu hati lagi untuk hamba-hambanya. Untuk umatnya. Nabi bersungguh-sungguh dalam dakwah pada umatnya. Nabi tak main-main dakwah. Nabi bukan dakwah tu part time ke kerja. Bukan. Itulah kehidupan. Setiap detik Nabi berdakwah. Hati Rasulullah khusus kepada umatnya. Khusus. Sehingga Allah memujinya dengan firman-Nya. Dan kita baca dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu Rasul di kalangan kamu yang merasa terbeban dan berat dengan apa yang menimpa kamu. Bukan Rasulullah sentiasa doakan doa untuk kebaikan kita. Rasulullah simpan doa mustajab untuk kita pada hari akhirat kelak. Bimbang ada umatnya terlekat tak boleh masuk syurga. Dek dosa-dosa besar. Nabi tunggu ni. Nabi simpan doa. Tuan-tuan, setiap bila kita simpan doa kita. Kita kalau boleh doa, tu boleh doa sekarang semua kita nak. Rasulullah simpan satu doa mustajab. Sehingga Rasulullah menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi dia ada satu doa paling besar yang mustajab. Dan aku tak guna doa tu. Aku simpan. Untuk umatku akhirat kelak. Aku simpan doa ni. Tuan-tuan, ini azizun. Yang merasa berat dengan apa yang menimpa kamu. Harisun alaikum, sentiasa inginkan kebaikan untuk kamu. Bil mu'minin, dan kepada semua orang beriman. Rauf. Rauf, pemaaf. Rahim, penyayang. Sejarah tunjuk yang maki Rasulullah SAW, yang buat semua ona-ona kepada Rasulullah, Nabi boleh maafkan tanpa ingat lagi. Atau bukan maaf biasa-biasa tu, maaf sampai sayang. Kita bukan tak baca kisah musuh-musuh Islam yang paling ketat yang nak bunuh Rasulullah SAW. Bahkan telah membunuh sebahagian sahabat Rasulullah. Sebagaimana berlaku pada Sumamah bin Uthal. Akhirnya Rasulullah sayang dia. Tanpa menyimpan dendam pun. Maafkan dan sayang. Sehingga Sumamah menjadi sahabat yang baik. Jadi ini baginda SAW. Jadi Allah kata, apa sebab kamu tak nak beriman sedangkan Rasul ajak kamu dengan pelbagai dalil. Dan kamu telah diambil perjanjian untuk beriman. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Ialah Allah yang menurunkan pada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin, segala tanda-tanda kebesaran Allah, segala dalil-dalil kewujudan Allah, kekuasaan Allah, semua bayyinat, jelas nyata. Dengan percakapan, dengan perbuatan, dengan kita lihat, dengan kita lalui, semua ada. Liyukhrijakum, untuk menyelamatkan kamu. Minadh dhulumat, daripada kegelapan kekufuran, ilan nur, kepada cahaya Islam dan iman. Wa innallaha bikum, sesungguhnya Allah kepada kamu semua la rauf, Allah tu pengampun. Rahim, penyayang. Kata Allah bila offer manusia beriman, Allah tak pandang kesilapan silam kita. Kita taubat, Allah itu pengampun. Allah pengampun. Kita taat, maka Allah penyayang. Waktu kita taubat, Allah Ta'ala ampun kita. Waktu kita taat, Allah Ta'ala sayang kita. Maka ini tawaran untuk semua manusia. Contoh ini tawaran paling lumayan sekali. Ini tawaran kalau kita sebut diskaun 100%. Dosa kita bersih, Allah hapuskan. 100% bersih. Tambah plus Allah sayang. Kita maaf dan sayang. Satu tawaran yang paling hebat untuk seluruh hambanya. Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah, dan kenapa kamu tidak mau membelanjakan harta pada jalan Allah? Kenapa? Beri alasan pula. Baik, kalau kita malas sedekah pula, sebab apa? Tadi Allah tanya kenapa kamu tak nak beriman? Dalil terang nyata. Rasulullah saja tunjuk contohnya. Dan sekarang Allah Ta'ala tanya kenapa pula kamu tak nak bersedekah? Sebab ada orang tu dia beriman bagus tapi harta kedekut lagi. Maka Allah tanya kenapa? Kenapa kamu tak nak bersedekah? Sedangkan sedekah ni untuk kamu. Yang saya katakan kita selalu beri contoh. Tuan-tuan, kalau kita simpan duit dalam bank hak kita, seronok tak? Seronok. Kalau mana orang lain seronok tengok KWSP dia banyak. Banyak ni, setengah juta, sejuta, 2 juta, seronok. Tengok duit dalam bank dia.
Dapat duit masuk bank. Dia pergi bank betul-betul simpang duit dalam bank. Dia pun seronok tengok angka banyak. Lalu kita tanya agak-agak sempat guna tak duit ni? Kita tanya agak-agak sempat. Umur 60 Agak-agak sempat. Kalau tak tiba-tiba ada emergency boleh guna. Kita tak cerita emergency waktu malakul maut datang. Itu paling emergency sekali. Paling emergency sekali waktu malakul maut datang. Yang tu yang Allah sebut dalam Quran. Bila sampai dekat nak mati. Hatta idza ja'a ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dan sekiranya hampir waktu datang kematian seseorang kamu. Yang kamu dah lihat ni kelibat malakul maut. Kamu kata, wahai Tuhanku. Boleh tak beri aku hidup sekejap lagi sebab aku nak sedekah sekejap. Lepas tu aku nak jadi orang baik. Sedekah kemudian nak jadi orang baik. Tuan-tuan, saya kata harta kita. Kita tengok, kan seronok tengok. Tapi tanya, kita nak guna, kita akan guna bila? Oh, masa emergency. Berapa umur? 70 dah Ustaz. Nak emergency apa benda? 70 kalau bukan sakaratul maut. Kalau bukan malakul maut. Nak benda lagi. Ni rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar, anak dah besar. Makan pun kat talaki. Contohlah. Duit ni nak apa benda lagi? Kita tanya duit nak apa benda? Ini kalau kita infak untuk kita juga. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Kita akan nuai pahala dia yang besar. Sebab tu Allah tanya, kenapa? Apa sebab kamu tak nak sedekah? Baik, kalau kamu tak nak sedekah, ni yang Allah nak beritahu. Walillahi mirasus samawati wa ardh. Segala kekayaan ini milik Allah. Ni Allah nak beritahu, bukan Allah nak sangat sedekah tu untuk kamu. Allah empunya seluruhnya. Allah empunya seluruhnya. Ni segala kekayaan langit dan bumi milik Allah. Kemudian Allah menyebut, la yastawi minkum man anfaqa min qabli wa qata. Tidak sama orang yang bersedekah sebelum pembukaan kota Mekah dan berperang. Tuan-tuan nak beritahu di sini, orang bersedekah ni ada 3 golongan. Satu ialah golongan yang bersedekah pada permulaan Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Yang ni pahalanya besar, berganda-ganda. Satu lagi golongan yang bersedekah sambil berperang pada jalan Allah. Iaitu golongan selepas pembukaan kota Mekah. Dan satu lagi ialah golongan umat Rasulullah selepas itu. Yang mereka bersedekah. Kesemua ini kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Allah janjikan pahala yang besar. Tapi takkan sama siapa yang mendahului sedekah. Contoh dalam kehidupan realiti sekarang. Apakah sama sedekah kita sesama kita? Kalau seorang sedekah RM100, seorang ni pun sedekah RM100. Sama tak? Dua-dua ni baik tapi tak sama. Dinilai dia sudut mana? Yang pertama, dinilai dia sudut keikhlasan tinggi mana? Itu disebut dalam hadis. Sabaqa dirham mi'ata dirham. 1 dirham mengatasi 100 dirham. Kerana nilai keikhlasan dia. Dan dinilaikan lagi siapa paling cepat. Fastabiqul khairat. Maksudnya kalau sedekah 100 sama 100. Saya pun 100 di 100. Siapa dulu sedekah? Awak sedekah nombor berapa? Saya nombor 3 Ustaz. Dia nombor 1. Yang nombor 1 tu dapat dia. Sebab itu Allah sebut fastabiqul khairat. Belum ber. Memanglah dapat. Artinya, tuan-tuan tengok kat dalam kehidupan dunia ni. Kita nak benda dunia. Kalau beratur, kita suka nombor berapa? Beratur tu agak. Tak payah beratur kat lain lah, beratur kedai makan je. Kau boleh nak depan sekali. Yang belakang tu kita takut lauk habis. Janganlah dikait semua lauk tu. Kita pun rasa, kalaulah saya beratur lebih awal pada dia. Kita terasa, itu makan tu. Dalam bab melakukan kebaikan, contohnya sedekah, bukan sekadar nilai 100 itu, dia nilai keutamaan. Bagi contoh saya sebut dia. Ni di nombor 1, ni pun nombor 100. Soalannya siapa lebih ikhlas, kemudian siapa dulu pula. Bila dia dulu, dia akan lebih baik. Sebab itu para sahabat, bila Rasulullah suruh, mereka berlomba jadi nombor 1. Tuan-tuan, sah ni memang kita sama-sama solat berjemaah. Tapi tak sama sah depan, sah nombor 2, sah nombor 3, nombor tak sama. Itu kita kena berlomba. Biarlah kita dapat sah depan. Takkan sama kita pergi solat Jumaat. Pergi belakang solat Jumaat. Tapi yang pergi awal tak sama pergi lambat. Tuan-tuan pergi berapa Jumaat? 1.5. Yang ni 1.45, imam 1 rakaat. Okay, tambah 1 je lah. Takkan sama dengan orang pergi pukul 10 pagi. Tak sama. Walaupun dua-dua telah melaksanakan solat Jumaat. Dan yang pergi awal pula tak sama sah depan, sah belakang. Takkan sama. Yang duduk pula tak sama pula. Yang baca surah Kahfi, yang i'tikaf. Dengan duduk tidur, main telefon, bala WhatsApp. Tak sama. Duduk masjid belakang dah bagus.
Tapi dari sudut pencapaian tak sama. Kerana itu orang beriman diminta mencari penilaian yang lebih tinggi. Walaupun Allah kata wa kullan wa'adallahu husna, Allah balas semuanya baik belaka. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala mengetahui setiap perbuatan kamu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang sanggup pinjamkan hartanya pada jalan Allah, Allah akan menggandakannya dan Allah beri dia pahala yang mulia. Pahala yang mulia yakni syurga. Lalu Allah pun sebut apa itu pahala yang mulia? Yauma taral mu'minin. Hari kiamat kamu akan lihat orang beriman. Yang beriman pada Allah dan Rasul, yang bersedekah. Beriman lelaki dan yang beriman perempuan. Yas'a nuruhum. Cahaya-cahaya mereka mengiringi mereka. Sepakat ulama bahawa hari kiamat pada mahsyar gelap. Gelap. Yang menjadikan dia bercahaya ialah amalan. Siapa amalannya banyak maka bercahaya kiri, kanan, depan, belakang dia. Siapa amalannya sikit, cahayanya mungkin sampai ibu jari dia. Sikit je amalan. Maka dekat ibu jari dia. Lampu dia tak terang. Maka Allah menyebut orang-orang yang beriman pada Allah, pada Rasul. Dan bersedekah pada jalan Allah. Kamu akan lihat cahaya bergerak ikuti mereka kanan dan kiri. Kata Allah SWT, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, di kanan mereka. Busyrakumul yaum, sambil diucapkan khabar tahniah dan gembira. Dengan apa? Dengan syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang teragung dan terbesar. Jadi ayat ini Allah fokuskan pada perintah beriman pada Allah dengan ikhlas. Dan beriman pada Nabi SAW dengan mencontohi baginda. Dan bersedekah pada jalan Allah Ta'ala. 3 benda je disebut di sini. Yang ini perlu menjadi satu dasar kehidupan kita. Iman pada Allah. Sempurnakan. Naik tingkat-tingkat keimanan pada Allah. Biar makin lama nilai kita beriman pada Allah semakin tinggi. Keyakinan kita, ketakutan kita, ketaatan kita. Kemudian pada Nabi SAW. Biar kecintaan kita pada Rasul semakin bertambah. Bukan sekadar kita cuba pupuk cinta pada bulan Rabiul Awal. Pada hari sambutan Maulid Rasul. Bukan setiap hari. Seolah-olah tempoh ini ialah permulaan untuk naik lebih tinggi. Kita sebut hari ni 12 Rabiul Awal. Ni 13, 14 lagi kuat cinta pada Nabi SAW. Dalam menjunjung sunnah Nabi SAW. Dalam memahami sirah. Dalam meneladani seluruh akhlak dan perbuatan baginda SAW. Biar orang nampak kita sunnah yang berjalan. Kalau orang lain tak nampak, anak-anak kita nampak. Mak ayah ni sunnah yang berjalan dalam rumah. Apa yang mak ayah buat tu macam Rasulullah ajar. Cara makan dia, cara bercakap dia. Lalu anak-anak kita bawa ni. Sunnah Rasulullah SAW. Kita semua ni berjalan mengikut sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga yang saya sebut tadi, jadikan latih diri kita kebiasaan kita sedekah. Bukan cerita banyak tapi berterusan. Bukan cerita satu tempat, semua tempat baik. Kita bukan komit pada satu tempat, semua tempat baik. Kita bukan nak kebaikan itu diikat pada satu tempat. Sini je, kat lain saya tak bagi, jangan. Semua. Pada semua ruang. Kalau kita tak tahu ruang mana, kita mungkin dapat pahala lebih banyak. Kita tak tahu. Mungkin kita tengok orang ni susah, pada ruang tu kita dapat pahala banyak. Mungkin kita tengok madrasah ni susah, pada ruang tu mungkin. Bukan pada skala tempat yang kita biasa. Bukan mana-mana ruang. Yang saya katakan tak perlu kita letak satu komit dengan jumlah yang tinggi sampai mungkin kita rasa kita terbeban. Tak perlu. Yang penting istiqamah. Kerana ia memberi kebaikan yang banyak kepada kita. Dan 3 ini penekanan yang utamanya ayat kita bacakan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.